guys, sekarang kita berada dekat sekitar kawasan Kepung. So hari ini kita menuju ke tapak binaan. Setelah sekian lama kita tak pergi melawat tapak. So hari ini kita ada peluang untuk pergi jumpa kontraktor semua, untuk tengok dia punya kerja. Dah delay 3 bulan. So kita tak boleh salahkan dia juga sebab PKP kan. Jadi hari ni kita nak jumpa dia orang, tengok apa masalah dia, dah sampai mana dia punya kerja. So lepas ni kita akan sampai kat site dan kita tengok apa yang dia orang dah buat lah. Okay, jumpa kat sana. Okay guys, kita dah sampai dekat tapak. So ni lah keadaan tapak. Tadi kita dah ambil cek suhu apa semua, and then kita dah record semua tapi saya tak rakam. So ni keadaan dia. Ni tanah untuk tanah landscape nak dinaikkan ke atas nanti. So inilah dia. Inilah kawasan di tapak sekarang. Projek kita orang ni Kepung B3. So kita akan melawat ke atas nanti. So kita akan melalui jalan ini untuk masuk naik ke atas. So, nanti kita akan jumpa dekat sana. So sekarang saya ada urusan sikit dengan administration untuk hantar kontrak dokumen. So selepas tu nanti baru kita lawat tapak. Okay guys, seperti yang korang tengok sekarang, kita dah sampai ke level 6, iaitu tingkat podium. So inilah kawasan tapak pembinaan landscape kami. So ini tanah-tanah ni diisi dalam setiap planter box. Kami gelarkan planter box ataupun landscape kejur yang kami buat untuk masukkan tanah. So seperti yang korang lihat, dekat sana, ke hujung sana ada satu crane yang mengangkat tanah daripada bawah tadi, yang saya tunjuk dekat bawah tadi. So kat depan ni ada satu bobcat yang mengalihkan semua tanah yang dibawa daripada atas tadi. So dia akan masukkan ke dalam setiap planter box yang ada di atas ni. So sekarang kami dah jumpa dengan kontraktor, dengan klien, dengan Mencon. Kita bincang pasal apa yang isu yang ada dekat site sekarang lah. So disebabkan PKP hari tu yang bermula pada 18 Mac, so kita terpaksa hentikan dulu pembinaan ini. So kita bersambung sampailah ke hari ini. Dalam minggu ni tadi diorang dah start balik kerja. So semua pekerja pembinaan, diorang mana yang pekerja asing macam yang dekat sana, diorang dah menjalani swab test sebelum dibolehkan untuk menjalankan kerja-kerja lah, kerja-kerja pembinaan landscape di tapak. So sekarang ni kita proses, masih lagi mengisi tanah di dalam planter box ni. So untuk pengetahuan korang, kawasan ni adalah maze garden. So maze garden ni dia berbentuk macam ni lah, maze lah. So sebelum kita nak tanam pokok di atas ni,
So kita kena masukkan tanah. So lebih kurang macam kawasan ni, kita masukkan dalam ketinggian 1 meter untuk akar pokok tu cukup untuk menyerap semua nutrien daripada tanah nanti. So untuk shrub lebih kurang dalam 500 dah mencukupi, 500 mm Okey, sekarang kita tengah buka plan. So kita akan cari mana yang ni, kita akan bincang kawasan mana yang kita ada masalah isu sikit dengan drain cell. So drain cell tu dekat mana location dia dekat tapak, sebab dalam plan lain, tapi di tapak agak sedikit kelainan. So kita kena adjust balik mengikut kesesuaian tapak lah. Ini ada 3 saja. Ini nombor lah. Ini ada 1. Ini. Sekarang apa yang kami buat kat saya, kami ikut ini. Yang saya cakap tak ada dalam drawing tu ini. Betul. Dia orang akan buat tu. Dalam ni tak ada. Kat sini ada satu plan lah. Itulah yang kami tanya sebab bila plan dia ada di sana. Ini sambung benda yang baru. Sama ini. Sekarang apa yang dia buat, ikut ini untuk ada sini. Bila saya buat inspection nanti untuk verify claim, saya akan follow ini. Lepas tu kat sini nanti kalau dah keluar layout daripada EDC, baru saya akan ikut untuk claim. Yang tadi nanti dia minta saya provide layout, cash, nanti baru kita akan keluarkan macam ni lah. Tapi ni bawah ni sambungan ada kami kat site kami tak ada kan? You pun tak ada kan? Pasal dulu kalau ikut dalam kita punya kontrak ini pastikan cukup lah. Dan betul. Ini ada sini. 5 1 2 3 4 5. Ya betul. Ini dah macam ini nanti kita boleh pasang lagi. Ini kena buat lah. Ini nanti boleh pasang lagi. Ini Okey, kita akan beralih ke kawasan sana. Kita nak tengok site sebelah sana pula, tengok keadaan dia macam mana. Sebab sekarang ni kita ada masalah sump, lubang air. Macam mana kita nak keluarkan air yang dimasukkan bila tanah dah masuk nanti. So air tu kena keluar. So kita takut air tu bertakung dalam tanah tu, and then dia akan menyebabkan akar pokok tu mereput. So kita tak nak benda tu jadi. So sekarang ni sebelum kita masukkan tanah, kita kena pasang drain cell. So drain cell tu akan mengalirkan semua air tu nanti keluar. Okay, ini adalah tower crane, salah satu tower crane yang ada kat tapak sekarang. Kita akan pergi ke sebelah sana. Ni adalah swimming pool. Okey, planter box dekat kawasan ni belum siap lagi, masih dalam pembinaan. No. Ni kalau tak guna safety ni memang bahaya, nampak baku. Kalau kita tak guna safety boot, risiko tinggi lah. Sebab tu kita kena full pakai PPE. Sekarang ni kena ikut prosedur lah, prosedur di tapak binaan. kata okey je, tak ada masalah ya. So untuk pengetahuan korang, inilah proses pembinaan. Kita nak buat planter box bagi dia cantik. So diorang tengah buat plaster sekarang. Okay, nampak tak? Ini planter box untuk shrub. So kita tak buat dalam, dia lebih kurang dalam 500
500 mm lah, milimeter. Lebih kurang setengah meter. Tapi disebabkan ni kita nak tanam pokok besar perlukan sekurang-kurangnya 1 meter. 1 meter dia punya kedalaman untuk tanah tu cukup untuk meresap kat dalam lah. Ni apa? Ni macam planter box je. Ni planter box. Tapi lubang ni dia, water down pipe dia. Oh tu ada. Nampak. Tu ada satu. Itu satu. Planter box ni, planter box tu planter box. Ini saya ingat terlampau. Ini planter box. Ni aqua gym. Okay, ni aqua gym. Patut dalam duri yang kita nampak kan? Bukan. Kita cek itu aqua gym sana. Dalam duri tu apa ada ni? Ni planter box. Ini planter box, ini planter box. So saya belanja korang satu gambar. Ni lah. Ni adalah kondo, sebuah kondo. Tapi dekat kawasan ni kita, kat luar ni kita akan buat landscape. So ni adalah keseluruhan kawasan landscape di luar sebuah kondominium. Ni lah ni. Ada tepi ni, ada pokok. Sama itu lah. Apa benda ni? Yang ni ada scrub. Sebab kalau drawing saya untuk planter box punya drawing waterproofing kan. Sini ada masuk dua. Dekat handle ni yang ini sana. Itu siapa? Sudah tinggal cek mana. Ada macam soal selamat lagi. Kamu nanti tadi ya. Sebelah sana macam. Ini koridor, kita koridor. Koridor sebelah sini, kalau sebelah sini kurang 25 mm, you tak mau cat lah. Boleh cakap. Buat FOC FOC free of charge. Okay guys, untuk korang semua yang tak tahu lagi apa itu geotextile, geotextile adalah benda ni. Ni kain dia. Ni kain dia. So ini saya perkenalkan dekat korang. Nama benda ni adalah drain sail. So drain sail function dia adalah untuk menyerap air. Untuk menyerap air keluar daripada kawasan hard surface macam ni, konkrit apa semualah. So sebelum kita nak masuk tanah dalam planter box ni, kita akan pasangkan benda ni. Kita jadikan dia bentuk kotak. And then kita akan wrap dia. Wrap jadi seperti ni. Ni masuk bawah. Okay. Dia jadi macam ni. So function dia nanti, dia akan menyerap semua air. Bila kita siram pokok yang ditanam atas ni, so dah tentu hard surface dekat bawah ni akan menakungkan air. So kita tak nak air tu bertakung. So kita nak air tu keluar pergi ikut saluran air lah, saluran pipe air. So dekat setiap planter ni kita dah pasangkan semua dia punya water down pipe. So kita nak salurkan air tu keluar, kita kena pasang planter ni, pasang apa nama, vertical drain ni lah. So kami sebut ni vertical drain sail yang dirapkan dengan geotextile untuk elakkan daripada tanah masuk ke dalam. So cuma air yang boleh serap dia. Air akan masuk, ikut dan salur keluar. So okey, itu penerangan ringkas lah untuk benda ni. Sebab ni adalah proses pembinaan landscape lah sebelum kita nak tanam pokok apa semua. So sekarang kita akan turun ke bawah sebab kita dah selesai tadi urusan dengan kontraktor semua. So kita dah explain apa yang dia patut buat, apa yang isu yang timbul apa semua kita dah selesaikan. So kita jumpa dekat bawah lagi. Okay guys, so tadi kita dah dekat atas. Sekarang kita nak tunjuk macam mana proses
diorang lifting kan benda ni, tanah ni daripada bawah. So inilah tanah ni, sebelum dia dinaikkan ke atas, dia kena campur dulu dekat bawah ni. So nampak tak ada yang hitam-hitam apa semua tu. Ni ada lori lalu. Kejap. Okey, kita sambung balik. Tanah ni, sebelum dia dibawa naik ke atas, kita kena campurkan dekat bawah ni dulu. Kita kena mixkan semua, iaitu campuran dia kokopit, dia kena ada coco fiber yang hitam. Kita campurkan sekali dengan baja sikit, dengan tanah, dengan pasir. So kita campurkan semua sekali komponen tu. So dia akan jadi soil mix. Sebelum dibawa naik ke atas tadi yang kita nampak, dia dah masukkan dalam planter box. So seperti yang korang tengok sekarang ni, crane ni tengah membawa naik tanah kita daripada bawah tadi. So dekat bawah ni dia dah ada satu backhoe yang standby untuk masukkan dalam apa nama, dalam bakul tanah tadi ni. So dia akan memasukkan sebelum dinaikkan ke atas. So dekat atas nanti, macam saya cakap tadi, Bobcat akan bawa tanah tu semua masukkan ke dalam planter box. Guys, kita akan keluar daripada tapak sekarang. So kita akan menuju ke satu lagi destinasi, iaitu sebuah kedai furniture. So kita untuk projek ni juga, so kita akan pergi ke galeri furniture tu untuk pilih beberapa item yang akan kita gunakan nanti dekat tapak. So item tu adalah berkaitan dengan apa nama, swimming pool kita lah. So sekarang kita akan menuju ke kereta kenderaan. So kita akan menuju ke lokasi. Okay, kita jumpa lagi dekat sana nanti. Okay guys, kita dah sampai ke Sling Furniture. So ni lah kawasan dia. So kita akan masuk lepas ni. Okay, kita dah sampai dekat kedai furniture. So kita akan tengok launcher untuk bersantai dalam kolam air. Yang ini terlalu Malaysia lah. Mix ini ialah aluminium mix with Tesserine and also the leg is polypropylene. Oh, tapi ini boleh, ini aluminium kan? Ya, aluminium. Aluminium kalau dekat swimming pool, dia akan effect of the rust tak ada. Aluminium tak akan ada rust. Steel ada rust. Stainless steel pun tak ada rust, tapi stainless steel pun nak take care of it as well. So this is the dry launder, the submerged launder in front. So that's why I asked you to come here is because the color. Okey, untuk pengetahuan korang, kedai ni jual peralatan furniture. So ni semua dry. Yang ni dry launcher, sun launcher. Nampak tak? Harga dia ni dalam 4,000 lah. Okey guys, sekarang seperti yang korang tengok, kita ni semua ada launcher yang ni, yang kita nak datang pilih sekarang ni, kita nak letak dekat outdoor. So kita nak letak dekat kolam renang, dekat side kita tadi tu. So sebelum kita nak ni, kita nak letak tu, so kita akan pilih dekat kedai ni yang mana satu pilihan kita lah. So tadi kami dah bawa klien kami sekali, so kita bagi dia pilih, bagi dia tengok, dan kami sendiri pun akan pilih lah mana yang paling sesuai dengan harga dia yang berpatutan dan kualiti dia macam mana lah. So itulah yang kita nak tengok. So mari kita pergi tengok kat depan lagi.
and then either is evergreen or pink, and then off-white again. So jangan terlalu banyak color macam ini, Tapi terlalu this thing striking. more on feminine and remaja, teenager. This one is for average lah. And I think both Okey, ini satu lagi kawasan dia. So yang ni Lotus Sun Lounger. So yang ni lagi mahal, harga dia lagi mahal, tapi kualiti dan design dia lebih cantik. So ini kerusi yang modern design untuk outdoor semua. Okay, seperti yang korang nampak sekarang, ni adalah satu bilik yang share gallery untuk diorang tunjukkan apa nama, furniture outdoor dengan indoor. Outdoor lah actually ni. So ni design-design yang modern sekarang ni. Okay guys, yang ni adalah meja aluminium. Nampak? Tapi dah dicat lah, so tak nampak colour aluminium dia tu. Okay guys, kita dah settle. So kita dah habis tadi tengok kedai ni. Seperti yang korang tengok atas tu, Sling Furniture sendiri Berhad So bagi korang yang nak tengok, pergi beli barang furniture dekat sini, korang boleh pergilah lain kali. So saya akan balik lepas ni. So saya akan buat satu report berdasarkan apa yang saya pergi tengok dekat site hari ni lah. So okay, see you next time.